Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, kita akan masuk untuk chapter yang kelima, chapter 5, by the topic work, energy and power. So the first part is untuk learning outcome. Perkara yang awak kena tahu adalah define work done by a constant force. Okay, definition dulu. After that, use equation for work done by a constant force. And then find work done from a force displacement graph. Jadi kita ada graph juga untuk topik ni. Okay, so saya akan masuk perkara yang pertama untuk definition dulu. Apa yang awak perlu tahu maksud untuk work done. Okay, work done by a constant force. Maksudnya kerja yang dilakukan oleh satu nilai daya yang tetap. Malah, samalah constant maksudnya. Kat sini kita ada definition. The product of the component of the constant force in the direction of the displacement and the magnitude of the displacement. Jadi, work done ni kita gunakan skala dot product. Macam sebelum ni awak belajar, kita ada chapter 1 dulu, ada dua perkara. Satu, cross product. Satu lagi, dot product. Okey, kalau cross product, yang pangkah tu, kalau masih ingat, kita akan pakai sin theta. Tapi, untuk dot product, kita akan gunakan cos theta. Jadi, kalau kat sini, dia sebenarnya adalah hasil darab antara force ni dengan displacement S. Okey, force ni adalah daya dia. Displacement S ni adalah dia punya arah displacement tadi. Okey, ikutlah soalan ke kanan ke kiri. Okey, dan kat sini kalau tengok F ni kita darabkan S. Kalau dot product mesti ada cos theta. Theta ni adalah sudut di antara F dengan S. Okey, so ingat theta adalah sudut di antara F and S. Jadi dalam kes kat sini, contoh objek ni ada satu kotak, okey, dia tarik dengan satu force, okey, dan dia bergerak ke sebelah kanan. Dia ada displacement ke kanan. Okey, ada dua kaedah cara kita nak tulis kita punya work ni tadi, work done. Yang pertama adalah okey, F, okey, awak darabkan dengan S dulu. So this one dia ada F darab dengan S. Cos theta ni adalah theta tadi saya beritahu sudut antara F dengan S. Sudut dia kat sini lah. Okay. So tulis cos theta. Atau satu kaedah lagi adalah, saya tulis kat sini lah. Ni F. Okay. Sini. Okay. Apa yang dia buat kat sini kalau awak tengok ni. F cos theta ni. Dia resolve dulu. Dia resolve ke sini. Part CX. Dia akan dapat F cos theta. Okay. So dia resolve kat sini Dia pakai daya yang ni. F cos theta ni Dan ingat, displacement masih lagi ke sebelah kanan. Ke kanan ni. Jadi bila kita tulis, work adalah sama dengan, okay, so saya tulis ni, dia adalah F cos theta. Okay, nampak Tadi, yang ini saya ambil F darab dengan S, baru saya cos theta. Yang ni saya tulis W sama dengan F cos theta. Okay, ni F cos theta dulu, kat sini. Darabkan dengan S, displacement ke kanan. Okay, tadi saya beritahu, kita kena buat, kalau dot product, mesti ada cos theta kat sini. Okay, cos theta ni nak tulis apa? Okay, ingat, theta yang ini adalah sudut antara displacement S ni dengan F cos theta. Bukan F yang ni. So, sudut diorang ni adalah sebab arah yang selari, sama. Theta yang ini adalah sama dengan, okay, theta yang saya maksud ni bukan yang ni theta dekat sini. Yang ni adalah kosong. Cos, sini pakai kosong. Cos kosong sama dengan 1. Jadi bila kita tulis balik, kita sama dengan F, okay, S ni saya buat depan, jadi S cos theta. Cos kosong sama dengan 1. So dapat balik Fs cos theta. Jadi kedua-dua ni sama, cuma kita akan rujuk yang pertama ni, force dia yang ni. Okay, dan displacement dia ke kanan. Jadi sudut kat sini ada nilai theta sini. Yang kedua ni pula, kita resolvekan dulu force ni ke paksi X, F cos theta. Okay, dan bila dalam keadaan macam ni, displacement dia ke kanan. Okay, sudut yang kita akan tulis kat sini nanti akan jadi kosong. Sebab apa? Dia arah yang sama dengan displacement. F cos theta ni sama dengan displacement. Yang ini berbeza, F ni tak sama dengan arah S. Dia ada sudut. Jadi itu dari segi penulisannya lah. Okay, untuk detail lagi nanti, boleh rujuk balik pada bersyarah awak. Kan kat sini pula kita nak maklumkan work done adalah skala kuantiti dan unit adalah SI unit dia sebenarnya adalah joule. Okay, J besar, capital J, ataupun boleh gunakan Newton meter.
Kita dapat daripada force ni Newton, displacement ni adalah meter. So that's why dia jadi Newton meter. Alright, so kita pergi kepada satu contoh soalan dekat sini. Alright, so soalan example 1 dia kata a block of mass 2.5 kg is pushed 2.20 meter along a frictionless horizontal table by a constant 16 Newton force directed 25 degree below horizontal. Okay, so cerita dia macam ni. Kita ambil dulu maklumat. Sini adalah dia punya mass. Okay, ini adalah displacement S dia. Ini adalah force. Okay, applied force ataupun constant force. Dan ini adalah sudut theta 25 degree. Fahamkan betul-betul? 25 degree below horizontal. Di bawah garisan mengufuk. Okay, and then soalan minta determine the work done on the block by applied force. B diminta by the normal force exerted by the table and the gravitational force. After that, determine the total work done. Okay, perkara yang pertama adalah awak kena tengok dulu pada lukisan. Apa maksud 25 degree below horizontal? Okay, maksud dia begini. Kalau kita buat garisan horizontal, katalah ini ada satu daya, dia tolak kotak ni. Yang dimaksudkan 25 darjah bawah paksi X tadi adalah yang ini. Ini 25 degree. Okay, so ini sudut selang-seli. Sudut dekat sini sama juga dengan sudut dekat sini. Ini pun 25 degree. Itu cerita dia. Jadi, untuk mengelakkan kekeliruan, biasanya kita akan lukis force ni menjauhi objek. Kita tak buat macam ni lah. Kalau free body diagram, dia akan jadi macam ni. Okay, so saya buat macam ni. Ini dia punya force dia, F. So, ini tadi yang 25 darjah. Dekat ni paksi X, ini 25 degree. So, displacement dia ke sebelah kanan. Jadi, soalan yang pertama tadi dia minta kita cari work done by applied force. Maksudnya kerja yang dilakukan oleh daya yang dikenakan. Daya dikenakan kat sini nanti. Tadi dia beritahu daya dia adalah 16 Newton. So, cara nak jawab, kita masukkan dalam equation Fs cos theta. Force dia 16 kat sini. Displacement dia 2.20. Cos theta ni, theta sudut antara F dengan S. So, F dekat sini, anak panah ni, displacement ke kanan. So, inilah sudut dia, 25 darjah. So, dia akan dapat jawapan 31.9 Joule. Itu untuk A. Yang untuk B pula, dia minta work done by the normal force. Jadi, tengok dulu normal force dekat mana. Okay, normal force ini, N ni, yang kat atas ni. Jadi, kalau awak tengok dekat sini, normal force ni dekat atas, displacement ni ke sebelah kanan. Sudut ni adalah 90 darjah. So, kena ingat, bila sudut 90 darjah, katalah saya tak mau cari pun nilai N kat sini. So saya letak sini. Work kan kita tahu, work sama dengan Fs cos theta. So, saya masukkan force ini adalah N, normal force. Displacement ni, saya boleh letak kat sini 2.20 ataupun saya letak je S dulu. Cos theta. Sudut dia sekarang adalah 90 darjah antara N, normal force dengan displacement S. Jadi, cos 90 dekat sini bersamaan dengan kosong. Itu antara benda yang awak kena tahu lah. Kalau sin 90 sama dengan 1. Sin kosong sama dengan kosong. Kalau cos pula, cos kosong sama dengan 1. Kalau cos 90 sama dengan kosong. So, ini basic lah yang awak kena tahu untuk mathematics. Right? So, itu untuk work done by normal force. Dan next C pula dia minta work done by gravitational force. Jadi, kena tahu daya apa yang dipengaruhi oleh gravity. Maksudnya dia adalah weight. So, weight akan sama dengan mg kat sini. Kat sini pun antara S dengan force weight ni, sudut dia ni adalah 90 darjah. Jadi kita gunakan equation. Work ni, mg ni adalah dia punya. Kan kita asal work sama dengan Fs cos theta. So F ni adalah mg. Weight dia. Mg. Right, so dekat sini kita ada S, displacement dia 2.2. Cos 90 darjah. Cos 90 akan sama dengan kosong. So bila kosong, dia akan dapat nilai kosong. Ni saya minta maaf. Saya lupa nak tulis unit Joule. Dan soalan untuk D pula, dia minta total work done. Jadi,
work yang ada kat sini tadi, work done by applied force 31.9 joule yang kita dapat kat sini tadi. Kita tambahkan kosong lah. Sebab apa? No work done by normal force and no work done by gravitational force. So total dia akan dapat 31.9 joule. Okay. Right. Seterusnya pula, kita akan bawa awak untuk pemahaman dari segi work done by a varying force. Dan kita akan base on graph F kat sini. Force lawan displacement X. Jangan confuse dengan graph momentum. Kalau momentum kita pakai F against T. Ni kalau graf F against X, maklumat yang awak kena tahu adalah luas bawah graf, area under the graph sama dengan work done. Itu perkara yang penting. Kalau macam sini dia tulis rumus kat sini, work adalah sama dengan half, setengah, bracket Fi tambah Ff darab dengan X. Okey, ini sebenarnya adalah luas untuk trapezium. Okey, kalau ikutkan basic dia, setengah atas tambah bawah darab dengan tinggi. So, mana atas dan bawah? Okey, so setengah atas, contohlah, katalah saya ambil atas tu yang ni, A. Ni A. Dia adalah dua garisan yang selari. Yang ini selari dengan sebelah sini. Ini adalah B. Okey, ini B kat sini. Okey, darab dengan T, tinggi dia tu, ini. Yang ini. That's why kita consider sebagai X. That's why rumus dia akan jadi setengah Fi. Fi ni dah ambil dari sini, pergi sini. Lepas tu ditambah dengan Ff ni dekat sini. Darab dengan X. So that's why jadinya rumus yang awak tengok dekat slide tu. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada contoh. Okay, ini salah satu soalan contoh. Dia kata, dia bagi graf kat sini. F against X. Tolong hati-hati sebab ada setengah soalan dia akan trick pelajar. Dekat bahagian X ni mungkin dia boleh bagi dalam milimeter, okay, sentimeter. Jadi ingat kena tukar dulu kepada SI unit. Tapi untuk soalan ni dah bagi SI unit dalam meter, so tak perlu risaulah. Okay, saya pergi kepada soalan. Dia kata, a particle is subject to a force that varies with position. Find the work done by the force on the particle as it move from x0 to x5 meter. Okay, yang pertama dia minta kita cari work daripada x0 sampai x dia 5 meter. 5 meter lebih kurang kat sini. Okay, so kalau ikut rujukan kat sini, kita kena cari apa? Kita kena cari luas dekat bahagian sini. Ini luas bentuk segitiga, triangle. Jadi kalau saya buatkan kat sini untuk soalan A. So work done tadi adalah sama dengan setengah darab tapak darab tinggi. Ini rumus tingkatan 2 kalau tak salah saya. Tiga, dah lama. Okay, so kita akan masuk sini. Setengah tapak dia berapa? Tapak ni saya ambil kat sini. Okay, sini adalah 5. Okay, so saya masukkan 5. Tinggi dia berapa kat sini? Tinggi dia sampai sini adalah 3. So darab 3. So setengah darab 5 darab 3, awak akan dapat 7.5 joule. Itu jawapan untuk soalan A. Next, soalan B pula. Dia minta work done from x equal to 5 meter to x equal to 10 meter. Daripada 5 pergi ke 10. So, kita akan dapat area under the graph. Luas bawah graph. Petak yang ni. Kat sini. Okay. Nampak dah ni. Petak yang ni. Saya tambah sikit. Lorek kat situ. Okay. Petak kat sini. So, kalau kita nak buat. Ingatlah. Luas untuk petak senang je. Daripada 5 pergi ke 10 ni. Ni 10 tolak 5. Dapat 5. Okay, manalah ketinggi dia ada kita tahu 3 kat sini. So 5 darab 3 je lah. Dapatlah 15 joule. Itu untuk B. Manakala untuk C pula, dia minta work done from x equal to 10 meter sampai 15 meter. 10 sampai 15. Dekat sini ni 15. So ini adalah triangle kat sini. Okay, so untuk C adalah setengah tapak dia berapa? Kalau kat sini 15 tolak 10 dapat 5. Tinggi dia adalah 3. Okay, so ini kita akan dapat 7.5 joule juga. Right. So soalan yang seterusnya D, dia minta what is the total work done by the force over the distance x0 to x equal to 50 meter. Okay, awak ada dua option. Sama ada nak kira luas trapezium pun boleh. Ataupun kita tambah je semua energi kat sini. 7.5 campur 15 campur 7.5. Okay, so untuk D ni, total dia adalah 7.5 plus 15 plus 7.5.
So kita akan dapat 30 joule jawapan dia. Right? So seterusnya saya akan masuk pula kepada 5.2, energy and conservation of energy. So ini kita nak kenal dulu jenis-jenis energy, tenaga, dan untuk apply principle of conservation of energy lah, prinsip keabadian tenaga. So saya masuk bahagian conservation of energy yang pertama dulu. Alright, so dekat sini kata energy adalah is the system ability to do work. Okay, so energi tenaga ni adalah sistem keupayaan untuk melakukan kerja. Dan dia adalah skala kuantiti. So ingat skala kuantiti ni dia tidak ada arah. Dia hanya ada magnitude only. Okay, unit is joule. Sama macam work. Energy pun dalam unit joule. And then energy can present in various form. Okay, dia boleh dipersembahkan dalam beberapa bentuk. Okay, istilah kat sini mechanical energy. Kita ada potential energy dengan kinetic energy. Ini basic yang kita akan belajar. Potential energy pula kita akan pecah kedua. Kita ada elastic dengan gravitational potential energy. Ada dua. Okay. And then kinetic energy. After that, okay, untuk electromagnetic energy, chemical energy dengan nuclear energy ni tidak termasuk. Sebab ini bentuk tenaga yang lain. Kita hanya fokus topik ni untuk mechanical energy sahaja. Right? So, kita akan pergi kepada mechanical energy untuk potential energy. Right? So, potential energy is the energy stored in a body or system because of its position, shape and state. Okay, disebabkan oleh kedudukan. Shape ni bentuk, state ni keadaan ni lah. Is a skala quantity. Masih lagi benda yang sama. Ingat, work energy, skala quantity. Unit adalah joule. So, kita ada two types of potential energy. The first one adalah gravitational potential energy. Yang kedua, kita ada elastic potential energy. Alright, so kita pergi dulu untuk gravitational potential energy. Right, so ini adalah gravitational potential energy is the product of the magnitude of gravitational force, mg. Ini sebenarnya datang dari wake lah. Wake sama dengan mg. Acting on an object and the height h of the object. Jadi kena ingat, energy ni, gravitational potential energy ni, dia disebabkan oleh dia punya kedudukan, position. Okay, lagi tinggi objek tu kedudukan dia, okay, lagi besarlah gravitational potential energy. Okay, sebab rumus dia adalah UG sama dengan mgh. M ni adalah mass of object. G ni adalah gravitational acceleration 9.81 ms/2. H ni adalah dia punya height, ketinggian objek. Right? So ini tadi saya kata dia depends on position. Kita pergi kepada satu contoh. Ini ada satu soalan contoh untuk gravitational potential energy. Jadi soalan ni dia kata a 400 Newton child. Okay, ingat 400 Newton ni adalah weight. Dia dah sama dah dengan mg. So dekat sini 400 Newton. Itu maklumat pertama. And then dia kata child is in a swing. Swing ni buaian that is attached to ropes. Ada satu tali kat sini, panjang dia 2 meter. And then 60 cm from the ground. Okay, ada ketinggian 60 cm ataupun 0.6 meter daripada tanah. Ni ketinggian swing dia tu. Dan tali tadi 2 meter. Kalau dekat sini tali 2 meter, dekat sini pun 2 meter. Ni tali tak berubah lah panjang dia. Okay. Soalan dia minta find the gravitational potential energy of the child when the ropes are horizontal. Bila tali tu horizontal, maksudnya dia swing sampai ke atas ni. Okay, tak mungkin lah orang boleh naik buaian naik sampai sini. Ini contoh je okay. So bila sampai kat sini, kita tahu kedudukan ketinggian H dia tu kita kena ukur daripada tanah ni. Sini H dia. Kalau kita tengok H ni adalah 2 meter campur 0.6 meter. Dia akan jadi 2.60 meter. Okay, dan lepas satu lagi B, the ropes makes an angle 30 degree with the vertical. Bila ketinggian budak tu, dia ada sudut dia buat 30 darjah. 30 darjah maksudnya ketinggian budak tu daripada tanah, kita boleh anggap dia dekat sini lah. Kita kena cari H kat sini. Ini soalan yang agak susah sikit. Tak apa, kita buat dulu yang A.
So, untuk jawapan yang A, okay, mudah je. mg tadi kena ingat, ini adalah weight. Okay, dia dah siap-siap kat situ. Kita masukkan 400 Newton. H dia ni adalah, tadi dia dah beritahu, dekat sini panjang tali tadi adalah 2.0. Ketinggian swing tu dengan tanah adalah 0.6 meter. Jadi 2 campur 0.6, ini pada kedudukan sini Kita cerita dia punya nilai U dia. So mgh, mg 400 darab dengan H dia 2.6. So kita dapat 1040 joule. Itu yang pertama. Yang kedua pula, bila kedudukannya dekat sini, H2 ni. Macam mana nak kira ketinggian ni, H2 ni? Okey, ini ada sedikit pengetahuan trigonometri yang awak kena apply. Ini sebenarnya adalah satu bentuk segitiga. Okey, saya buat segitiga ni, minta maaf, buruk sikit kat sini. Okey, sudut dekat sini 30 darjah. Kalau dekat sini berapa? Mestilah 60 darjah. Dekat sini berapa? Dekat sini adalah 90 lah. Okey, so sekarang ni kita nak tahu nilai, nilai dia punya ketinggian ni, H2 ni. Jadi macam mana? Right, so sekarang ni kita kena dapatkan dulu dekat sini. Berapa nilai yang ini? Okay, saya besarkan sikit segitiga tu. Nampak macam tak cantik je kan? So besar sikit. So ini berapa darjah? Ini 60. 60. Okay, panjang tali tadi berapa? Dia kata 2 meter kan? So ini 2 meter. Ini sampai sini. Okay, kita nak cari yang ini. Okay, nak cari yang ini dulu. Saya letak ni sebagai X. Dah kenapa jadi macam tu? Tak apa ni. Ini adalah X. Kita nak cari yang ini. Okay, so untuk cari benda ni, kita boleh gunakan trigonometry. So saya akan gunakan sin theta. Sin 60 darjah. Sin setentang bahagi dengan hypotenuse. So X sama dengan X bahagi dengan hypotenuse 2. So X tu akan sama dengan apa? 2 sin 60 darjah. So ingat, 2 sin 60 darjah tu dekat sini. 2 sin 60. Yang ini. Kita nak yang ini. Bawah ni. Okay, H2 ni. Macam mana cari? That's why tadi, yang 2 campur 0.6 ni, keseluruhan ni adalah 2.6. Awak kena tolakkan dengan 2 sin 60 untuk dapatkan ketinggian kat sini. Okay, so that's why kita punya rumus, mg 400 Newton. Dekat sini, in bracket 2.6 tu, ketinggian keseluruhan ni kat sini. Tolakkan dengan 2 sin 60. 2 sin 60 tu dekat sini. Dapatlah baki yang sini tinggi. So, jawapan akhir dia akan dapat 108 joule. Okay, itu untuk soalan gravitational potential energy. Okay, berikutnya pula untuk potential energy yang kedua adalah elastic potential energy. So, kita ada elastic potential energy. Okay, energy stored in the deformed spring, either compressed or stretched from its equilibrium position. Okay, bukan spring saja. Kalau getah pun kita ada elastic potential energy. Ini salah satu contoh. Okay, dia masih lagi skala kuantiti dan unit adalah joule. Right? So, sekarang ni rumus dia adalah, kalau ikutkan kita daripada hukum Hooke's law, okay, kita ada F sama dengan Kx. Okay, ini katalah ini graf F lawan X untuk spring. Okay, ni X untuk spring. Kita ada area under the graph. Macam saya cakap tadi, kalau graf F lawan X, area under the graph ni adalah work. So, that's why dia punya rumus, work sama dengan setengah Fx. Kenapa setengah Fx? Dekat sini bentuk segitiga betul? Ni segitiga ni. Segitiga kan? Okay, setengah F darab X. Jadi, kita tahu, based on Hooke's law, F equal to Kx. Okay, so F sama Kx. Kita masukkan F ni sama Kx ni ke dalam equation ni kat sini. Ini ada Kx kan? So, bila Kx kat sini, darab dengan X, dapatlah half Kx square. So, that's why untuk spring, kita pakai US. Half Kx square. Itu rumus dia lah. Right? Berikutnya, contoh untuk potential energy dekat sini. Dia kata, a force of magnitude 800 Newton. Okay, dekat ni 800, kita letak dia sebagai F, 800 Newton. Cause an extension of 20 cm on a spring. Itu adalah X dia. 20 cm, saya tukar kepada meter.
gerakkan 2 titik keluhan, dia akan jadi 0.2 meter. Okay, determine elastic potential energy of the spring when extension of the spring is 13 cm. So, berapa nilai elastic potential energy US dia tu bila X jadi 30 cm ataupun X dah jadi 0.3 meter. Yang kedua pula, B, a mass of 16 kg is suspended vertically from the spring. Okay, cara nak jawab dia adalah, okay, so kita tengok daripada Hooke's law dekat sini, dia kata X sama 0.3. Dia nak pada X sama 0.3 meter, berapa dia punya elastic potential energy. Right? So, kita gunakan rumus F sama dengan Kx dulu, Hooke's law. Masukkan F awak 800, masukkan X 0.2. Kita akan dapat nilai K. K tu adalah spring constant. Kalau kat sini, K dia akan dapat 4/10⁻³ Newton per meter. Jadi, untuk kira dekat sini, elastic potential energy ni, okay, kita bolehlah gunakan rumus US sama dengan half Kx squared. Okay, masukkan K tadi, spring constant. Okay, 4/10⁻³ dan masukkan X awak 0.3. Jangan lupa square. So, kita akan dapat jawapan dia kat sini 180 joule. Itu untuk yang A lah. Manakala untuk yang B pula, kita nak calculate tadi bila kita letak mass 60 kg. Okay. So, sekarang ni bila kita letak je mass 60 kg, okay, ini contoh, dia akan ada dia punya weight sama dengan mg. Okay. So, right. So, ada extension of spring dekat sini, X over here. Dan kita nak cari nilai ni lah nanti. Okay. So, sebelum tu kena tahu, kita ada restoring force ni kat sini, Fs. Okay. Dia adalah sama dengan mg. Okay, kena ingat. Fs ni dia adalah sama dengan mg. Okay, seterusnya kita akan jadikan rumus Fs ni daripada Hooke's law ni adalah Kx samakan dengan mg. Right, so tadi K kita dah dapat 4/10⁻³. Kita darabkan dengan X. M ni adalah 60. Okay, mass ni letak. Darab dengan G 9.81. Dan kita akan dapat extension of the spring ataupun regangan spring tu tadi 0.147 meter. Dan once sudah dapat dekat sini 0.147 meter ni, kita bolehlah kira elastic potential energy spring tadi tu bila regangan dia 0.147. So just masuklah dalam equation. Okay, setengah Kx squared ni, setengah masukkan K 4/10⁻³, masukkan dia punya extension 0.147, jangan lupa square kat sini dan jawapan dia akan dapat 43.2 joule. Right? So, itu untuk penerangan elastic potential energy. Right? So, dan energi yang terakhir kita ada di sini adalah kinetic energy. Okay, kinetic energy ni saya rasa sangat familiar lah dengan awak semua. Biasa belajar dekat sekolah dulu kan. So, kinetic energy is energy of a body due to its motion. Okay, ini disebabkan oleh dia punya pergerakan objek tadi tu. Okay, masih lagi skala kuantiti, unit adalah joule. Dan rumus dia adalah half mv squared. Okay, m adalah untuk mass, v ni adalah untuk velocity object ataupun body tadi. Right? So, please make sure awak dah faham berkenaan dengan potential energy. Okay, kita ada dua tadi. Kita ada gravitational. Okay, dengan satu lagi kita ada elastic. Dan kita ada kinetic energy. So, itu sahaja daripada saya untuk part 1 punya video. So, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.